Okey, tadi keluar pula. Okey. Sorry. Masuk balik. Alright. Okey, tadi kita bila kita dah register tadi, kita tengok dekat nama kita. Tengok dekat my section, saya nak cikgu letak my section tu di sebelah ujung kanan sekali. Wah, nampaknya dia dah bagi free lagi. Alamak, ada free forever. Dia dah bagi free lagi sampai bulan 12, nampak? Alhamdulillah. Tengok juga Tak nampak. Nampak tak cikgu? Nampak tapi tak faham. Macam mana ni? Okey, dekat subscribe ni pada cikgu dah buka sini kat cikgu punya dekat sini kan. Dia tulis free forever kan? Kan? Ya. Dia kata free forever tapi cikgu kena subscribe yang hujung sekali sebab sekarang ni dia tengah free lagi ni. Free until December, nampak? Free until December, betul? Betul tak? Klik dekat perkataan subscribe tu. Klik sekali dia akan hijau. Boleh? Boleh kan? Yang hujung sekali hujung sekali belah kanan tu. Dia dah bagi lagi sampai Disember. Alhamdulillah. Jadi lebih banyak bahan lembaran kerja worksheet yang cikgu boleh buat sampai 2,000. Oh, faham. Itu masa itu dia bagi sampai Julai. Daripada bulan 12 itu 2020 dia bagi sampai Julai je free. Tapi nampaknya dia bagi lagi. Dia bagi lagi ruang untuk kita untuk berkarya dalam live worksheet. Free until December. Alhamdulillah. Banyak lagi lah yang boleh kita buat nanti. Okey. Kalau dah, okey kita back balik semula lah. Back balik pada kita punya tadi. Tekan back je balik. Tekan yang anak panah yang atas ni, belah kiri tadi. Dia akan balik semula kepada kita punya paparan live worksheet. Okey cikgu. Ada lagi ke tambahan peserta? Okey, Cikgu Nuriza dah alhamdulillah dah subscribe, cantik. Dah sampai bulan 12. Sebelum ni sampai Julai je. Cikgu kita boleh proceed ke? Kita jalan-jalan Kita terus jalan Baik. Okey, untuk yang mula-mula ni, okey, saya nak cikgu explore dekat kawasan tengah-tengah ni. Atas ni ada home, about this, interactive worksheet. Dekat sini apa dia tulis? Ni kalau kita interactive worksheet ni, dia keluar semua live worksheet yang telah di-share oleh kawan-kawan semualah. Satu dunia yang dah buat bahan ni. Ini kita boleh cari kat sini. Orang-orang apa ni, cikgu yang telah buat ataupun share bahan-bahan dia lah dekat interactive worksheet. Okey. Yang kat sini, okey, dekat tengah-tengah ni yang pentingnya ialah ada tutorial. Maknanya kalau cikgu nak belajar sendiri, dia ada tutorial dia. Dia ada tutorial, kita boleh tengok sendiri. Satu persatu lah apa pun dia kegunaan apa ni, drop down apa semua tu kan. Apa guna checkbox, multi choice. Ini semua cikgu boleh explore sendiri nanti. Kalau rasa macam saya punya penerangan tak faham, cikgu boleh tengok kat sini lagi. Okey. Okey, kalau ni pun sama. Video tutorial ni kita nak download video dia. Video tutorial ni kita download video dia lah. Jadi video dia terus pergi kepada kita punya apa? Kita punya YouTube. Dia terus bagi kepada ni, yang kita copy je lah kita punya kita share yang dia buat ni, dia tunjuk ni. Kita share, kita simpan lah dia punya video dia. Okey. Alright. Itu dia Okey, yang kita nak buat kerja nanti, kalau yang kita nak buat sendiri nanti,
kat sini lah get started. Get started ni kita akan mulakan kita punya pembinaan bahan yang kita nak buat. Kita nak buat sini. Kalau cikgu klik dekat get started, okey, kita klik kat get started. Inilah ruangan yang kita nak upload kita punya lambaran kerja kita nak dimasukkan dalam kita punya lab worksheet nanti. Dekat file ni hanya file PDF, JPEG ataupun PNG saja yang dibenarkan masuk ke dalam lab worksheet. Setakat ni lah PDF, JPEG atau PNG saja yang boleh masuk dan limit dia ialah 5 MB saja. 5 MB. Okey. Tapi bila kita dah masuk dalam ni sebenarnya nanti kita boleh juga masukkan kita punya video pengajaran dalam kita punya lab worksheet. Itu nanti bila dah masuk dalam kita dah buat file dia, kita dah masukkan dalam kita punya worksheet, kat situ pun kita boleh masukkan video-video. Okey. Setakat ni faham tak apa yang saya cakap setakat ni? Okey. Katanya dulu boleh masuk Word. Okey, saya pun yalah setakat yang saya belajar, saya mula belajar buat lab worksheet ni bulan 12 tahun lepas lah, bulan 12. Saya tengok dia sangat berguna untuk program pemulihan khas. Kebanyakan latihan yang saya buat tu kena dengan lab worksheet ni. Saya nak kita tak jumpa dengan murid-murid, kita susah nak bagi. Sebelum ni saya bagi dalam bentuk PowerPoint, data interaktif dalam bentuk PowerPoint dalam kelas kan. Tapi bila berjauhan dengan murid ni PDPR, jadi saya tak boleh nak bagi dalam bentuk PowerPoint lagi. Pengajaran interaktif PowerPoint. Jadi saya tengok live worksheet ni boleh buat interaktif yang murid terus boleh akses latihan tu daripada link yang telah kita berikan. Itu saya explore tu. Okey. Jadi yang penting yang dalam live worksheet tu ialah kita kena buat lah. Dia ada leceh sikit tapi bila kita dah buat tu nanti dia berbaloi lah. Contoh saya tunjukkan contoh yang telah saya buat. Okey, contoh kita buat, tengok kita apa yang kita dah buat, kita boleh tengok dekat my worksheet. Dan worksheet ni yang saya telah buat ni. Ini saya kerjasama dengan Cikgu Nisa ni buat BM buku teks. Saya jadikan semua buku teks tu sebagai salah satu interaktif. Contoh kat sini, yang saya baru ajar hari ni tajuknya ialah yang pertama tu unit 8 tu masakan ibu kan. Murid-murid baca dan ruang kosong ni kita masukkan latihan interaktif. Yang ini kita gunakan drag and drop. Kita masukkan dalam ni murid baca. Okey, dia akan masukkan lah. Dia dah baca, dia tengok mana jawapan yang sesuai. Okay, masukkan dalam ni, kita tekan finish. Dia akan bagi pada check my answer. Okay, bila kita check my answer, ada jawapan. So sebenarnya atas ni kita boleh letak nama kita, nama murid tu, hari apa kan. Okay, kita boleh cuba sekali lagi lah. Okay, balik. Alright, kita cuba yang ini. Ini pun sama. Okay, kita letak nama murid kita, murid tu letak nama ni dekat dalam handphone dia orang, handphone Android lah, yang dia orang boleh type terus nama. Okay, contoh kan. Okay, tarikh je hari ni kan 27. Okay, contoh 27.6.2021. Okay, kelas tahun 1. Ni dia orang akan type sendiri ni. Dengan bantuan ibu bapa lah, tahun 1. Okey, dan arahan-arahan tu kena jelas lah. Maknanya apa nak buat kali ni, kita kena nak buat drag and drop. Yang ini kena type, kena tulis sendiri. Okay, contohnya ni sangat penting. Jadi apa yang murid-murid kena tulis. Jadi kita kena bagi arahan tu lah. Murid kena tulis, kena type lah. Gunakan keyboard. Cikgu boleh cuba. Makanan perhasiat, itulah. Khasiat ini mempunyai banyak vitamin. Okay, ni boleh kita type je.
Macam-macam function dia. Banyak vitamin. Okey. Ini tidak baik untuk kesihatan. Baik untuk kesihatan. Itulah. Okey. Klik finish. Okey. Nampak? Okey. Dapatlah markah, ada nama semua siap. Nanti kita minta murid kita screenshot latihan ni, masukkan dalam kita punya WhatsApp group kelas lah. WhatsApp group kelas. Jadi kita pun dah tak payah nak susah-susah nak tanda. Dah ada markah kat sini kan. Nak tanda pun boleh juga kan. Tapi kat sini pun dah menunjukkan mereka dah buat dengan betul. Okey. Okey, ini adalah antara aktiviti dalam live worksheet yang kita boleh buat nanti. Okey. Baik cikgu, setakat ni ada pertanyaan? Ada cikgu? Kalau ada boleh tulis kat ruangan message ataupun open mic tu. Okey, setakat ni boleh ikut, boleh faham. Faham Okey. Bagusnya anak-anak murid cikgu sekarang hari ni. Ya, bagus. Okey Jadi yang penting sekarang ni kita dah nak mula ni, nak buat. Kita akan berhalusi satu persatu Ada 8 aktiviti yang saya rasa paling mudah. Tak mudah juga. Yang ada 2 tu memang tak mudah. Yang 6 tu mudah lah. Ada 6 yang awal tu tak mudah. Yang kita boleh buat bahan-bahan kerja. Tak kisahlah matematik ke, DM ke, kan, apa-apa je lah, sains ke apa kan. Semua ada 8 kata command yang cikgu kena kuasai lah dalam live worksheet ni untuk membina bahan-bahan kerja. Okey semua dah copy dah bahan yang dalam Telegram. Ni yang bahan yang saya sediakan ni. Dah copy, dah buat satu folder. Cikgu. Saya dah. Saya bagi masa 5 minit lagi. Saya bagi masa 2 minit lah untuk cikgu kumpulkan ni bahan-bahan ni. Dan yang penting hari ni saya nak gunakan yang 2 ni, lembaran live worksheet penjodoh bilangan dengan live worksheet operasi tambah ni. Saya nak gunakan 2 ni. Yang lain ni sebenarnya saya buat kelas-kelas sebelum ni banyak kelas untuk bengkel untuk guru-guru pemulihan. Jadi bahan dia pun semua lebih kurang untuk pemulihan. Jadi saya selepas kelas tadi saya cuba buat satu lembaran kerja khas untuk cikgu-cikgu kita belajar sama-sama. Sebenarnya kita boleh buat bahan kita dalam bentuk PowerPoint, Words ataupun satu lagi Publisher. Sebab yang aplikasi tu bila kita dah buat, kita boleh jadikan dia dalam bentuk picture, JPEG, kita boleh tukar jadi PDF, JPEG dengan PNG. Sebab tu lah kita kena buat menggunakan PowerPoint ataupun, tapi saya syorkan cikgu buat dalam bentuk PowerPoint lah. Sebab kalau PowerPoint ni macam-macam kita boleh jadikan. Boleh jadikan buku, bahan tersebut kita boleh jadikan buku, boleh jadikan modul, dan juga untuk live worksheet sama juga kita boleh gunakan PowerPoint yang samalah. Dan PowerPoint ni senang untuk kita gerak-gerakkan apa yang kita nak tu, senang kita gerakkan. Okey. Right, kita pergi kepada ni dululah, bahan-bahan dulu lah. Okey, kat sana saya buka dulu ya. Punya ni lah bahan bengkel ni. Okey, yang pertama ni kod ni. Kod ni saya ada tak dalam bentuk PowerPoint ni. Okey, tak ada kod. Okey, ni juga ini dia kod yang cikgu perlu hafal, perlu ingat untuk nak buat lantang lembaran kerja dalam bentuk interaktif, dalam bentuk dalam live worksheet lah. Ini yang paling mudah, pilih jawapan, drag and drop, short answer ni terus jawab, drop and down, padan, pilih kotak, word search. Ini paling menarik sekali ialah masukkan suara ni. Ini kalau kita sempat kita inilah, kalau tak sempat kita mungkin ada siri kedua ke macam mana kan.
Jadi yang penting kita buat yang mudah-mudah dulu. Yang mudah-mudah dulu, Okey, okey. yang atas ni dulu. Okey. Ni satu lagi saya kena buka juga yang tu. Yang dalam bentuk PowerPoint. Oh ni bukan. Oh ni dia. Ni oh ni tak ada, ni tak banyak. Yang tadi tu ni tak banyak lagi. Yang tadi tu lah apa ni cakap nanti kita buka. Bayang pula. Salah. Okey, baik cikgu. Kita nak mula dengan pilihan jawapan pilihan jawapan. Cikgu dah sedia Okey, cikgu open cikgu punya fail penjodoh bilangan fail penjodoh bilangan. Open penjodoh bilangan. Fail penjodoh bilangan tadi Okey, lembaran kerja worksheet penjodoh bilangan. Baik. Okey. Dah dapat cikgu buka? Okey dah. Okey, ini semua dalam bentuk PowerPoint cikgu Ini dalam bentuk PowerPoint. Ini kat sini yang cikgu buat kerja tau. Kat sini cikgu buat kerja dia. Cikgu buat latihan tu, buat ada tulis nama semua ni, semua cikgu kena ni lah. Macam ni saya dah sediakan untuk cikgu tengah guna je lah. Nanti kalau untuk buat lembaran kerja yang lain, cikgu guna tapak ni pun boleh ataupun cikgu ada idea yang tersendiri, cikgu buat lah. Cikgu punya idea. Ini saya mampu memberi idea yang macam ni je lah. Okay, mungkin cikgu ada idea yang lebih baik, cikgu gunakanlah untuk paparan nuclear worksheet. Okey, untuk yang pertama tadi kita nak buat ialah pilih jawapan kan cikgu? Pilih jawapan cikgu Itu dia punya command dia adalah select yes ataupun select no Baik, okay, dalam PowerPoint tadi. Okey, saya nak macam ni dah siap juga kan? Saya ada 6 bahan dekat sini. Okay, saya nak jadikan semua ni sebagai satu picture. Dipakai ada 6 picture sebab kita nak buat lembaran kerja, kita kena jadikan dia dalam bentuk picture. Okey, cikgu tahu kan cara nak jadikan dia picture? Siapa yang tahu angkat tangan? Cikgu. Angkat tangan. Hand, raise your hand. Tengok, saya nak tengok raise hand. Mana pula pergi? Raise hand. Oh, okey, dah tahu lah. Yang tahu. Oh, semua dah tahu lah. Okey, cikgu jadikan dulu dia dalam bentuk picture dulu. Okey, cara dia tadi mungkin cikgu dah tahu dah. File, create file, save as. Okey, save as. Pergi dekat cikgu punya ni lah. Folder cikgu nak mana kat letak. Macam saya dah sediakan satu bengkel guru BM dan Mat 27 ni. Saya klik dekat sini. Okey, saya klik sekali kat sini. Okey. Saya jadikan dia sebagai satu picture. Picture ataupun JPEG. Nak letak PNG pun boleh. Okey, JPEG ataupun kalau PDF boleh, tapi PDF tu dia akan merangkumi semua sekali, dia akan jadikan satu kan. Itu tak berapa relevan lah. Jadi kita jadikan dia JPEG. Jadikan dia JPEG. Okey, klik kat sini, kita pergi dekat JPEG. Okey, kita tekan save saja. Tekan save. Okey. All slide. Sebab kita nak semua kan. Kita tekan all slide. Okey, kita klik okey. Okey, sekarang ni kita tengok kat mana file kita yang kita dah buatkan dia jadi bentuk picture tu. Okey, kita tengok dekat mana. Kita kat folder mana? Kat dalam bengkel. Ada satu folder lembaran live worksheet.
penjodoh bilangan ni cikgu Dalam ni ada 6. Betul tak cikgu? Dapat tak? Kalau tak dapat. dapat Dapat Ya. Select 1, select 2, select 3, select 4, select 5, select 6. Betul? Ya. Okey. Okey, untuk kita nak buat select yes no ni, select yes dan no ni dekat sini. Okey, kalau kat lapor apa ni select yes no ni, kita ada satu paparan ni untuk kita letakkan video pengajaran tentang penjodoh bilangan. Maknanya kita boleh cari satu video dalam YouTube. Okay, video dalam YouTube kita masukkan dalam ni, dalam ruangan merah ni. Buat video ni untuk bimbingan untuk murid lah, untuk panduan murid lah bila nak menjawab tu. Kan? Jadi kalau cikgu ada buat video sendiri lagi bagus lah. Kan? Kalau cikgu macam saya ni, saya lebih cari tak pandai sangat nak buat video, jadi saya carilah video-video yang kawan-kawan kita dah buat ni dalam YouTube kan banyak kan. Jadi kita cari salah satu lah, kita cari satu. Okey. Sebelum kita cari tu, nanti kita masukkan, okey kita nak buat ni. Kita nak buat lembaran kerja ni dulu lah. Kita nak masukkan picture tadi ni, yang ini dalam kita punya live worksheet. Okey. Jadi caranya, okey, kita pergi dekat kita punya file live worksheet ni yang kita nak buat ni. Kalau saya terlalu cepat, ingatkan saya lah. Okey. Kita pergi dekat tengah-tengah tadi, kita dah tahu kan, kita simpan file kita tadi, kita dah buat jadikan picture kat mana. Okey, kita pergi dekat Make Interactive Worksheet, kita pergi kat Get Started. Okey, kita pergi kat Get Started. Ini tadi. Kita nak cari file kita tadi simpan kat mana. Jadi kita klik pada Choose File. Kita klik pada Choose File. Okey, kita simpan dekat mana tadi? Tadi saya simpan dekat dalam desktop. Saya klik kat desktop, saya simpan dalam saya punya folder. Folder bengkel guru BM ni kan. Dan dalam satu folder ni lembaran ni. Okey. Saya ambil yang select 1 tadi. Ini kita nak buat apa, select yes dengan select no kan. Klik dekat select 1, kita open. Okay, dia dah masuk dalam ni, file tu namanya, file dia dah masuk, kita upload. Okay. Dia dah masuk dalam kita punya lembaran kerja yang kita nak buat Yang penting sini kita kena tahu ada 5 ni yang kita kena tahulah. Yang pertama ni tempat yang kita nak buat kerja, kita nak buat editing, nak bagi apa command tu. Yang ini preview, nanti kita nak tengok apa yang kita buat tu berjaya atau tidak. Dan kalau dah berjaya, yang ketiga ni kita save. Yang ini save ni yang nanti akan kita ada link dia. Link yang kita nak bagi pada anak murid kita lah. Okay cikgu setakat ni faham cikgu? Boleh cikgu? Okey, faham. Okey. Alright, Cikgu Nuriza kata faham. Okey, cantik. Okey, kita balik semua sini. Jadi kat sini lah kita nak buat kerja kita ni. Kita nak buat tadi ni apa nama? Select yes dengan select no ni. Okey, untuk lembaran kerja macam ni kita boleh buat select yes dan select no. Okey, di mana kita akan pilih salah satu jawapan ni yang menunjukkan penjodoh bilangan bagi ni lah. Contoh kalau gunting kan, apa bilah ke keping ke ekor. Okey. Sebelum tu kita nak masukkan video pengajaran kita ni. Video penjodoh bilangan ni. Kita nak cari dekat YouTube kan. Jadi sebelum tu kita kena highlight semua kotak-kotak ni. Highlight semua kotak-kotak ni. Kotak nama kita highlight, kita tarik saja. Maksudnya cikgu klik, tekan, klik, lepas tu tarik sampai ke hujung kotak. Buat yang sama untuk semua kotak-kotak yang kita ada. Okey. Okey, tarik lagi. Okey, tarik.
Okay, dah ada 3 kan. Dia mesti ada bila kita tekan tu kita boleh masukkan sesuatu, kita boleh type. Kalau baca ni buat macam ni, kalau betul, kalau boleh, maknanya betul tu. Okey, untuk kita nak masukkan video, sama juga kita highlight, tarik daripada atas sampai ke kanan. Okey, kalau ikutkan ni sebenarnya kita boleh buat besar-besar sikit lah kan, tapi sebab dah tak muat ni bawah ni, saya kecilkan sikit ruang untuk video. Tapi boleh tengok jugalah. Okey, dan juga ruang-ruangan untuk jawapan dia pun kita kena highlight. Live worksheet ni memang ada banyak kerja sikit lah, tapi bila kita dah buat tu agak berbaloi jugalah untuk latihan untuk murid-murid kita. Dari segi kata latihan interaktif yang murid, saya rasa memang murid minat benda-benda macam ni. Okay, kita highlight semua juga Okay. Sekarang ni latihan-latihannya, kalau boleh cikgu buat soalan je. Satu muka surat tu 5 soalan ataupun paling tinggi pun 10 soalan lah. Sebab markah yang diberikan dalam live worksheet ni adalah dia akan beri 10/10. Walaupun cikgu buat soalan sampai 20 pun, dia tetap akan bagi markah sampai 10/10 je. Okey, setakat ni saya tak tahu macam mana nak tambah. Setakat ni itulah. Jadi dia bagi sampai 10 markah saja. Lepas tu kali ni saya buat latihan ni, saya buat bagi latihan ni adalah 5 soalan saja dalam satu. Okey, kita highlight. Okey. Cikgu nanti kalau cikgu buat sama-sama dengan saya, lepas tu nanti cikgu share cikgu punya yang cikgu buat ni dalam grup Telegram tu, saya nak tengok berjaya atau tidak. Okey, dah siap 5-5, dah ada 5-5 ni. Okey, tadi dia punya command dia ialah select yes atau select no. Maksud select yes ni ialah select yes tu ialah jawapan yang betul, select yes. Jadi kita type dekat untuk gunting ni ialah bilah kan. Okey, klik sini, tulis type dekat dalam ruangan tu select yes, select, tekan shift, tekan titik bertindih 2, tekan yes. Okey. Tekan yes pula, tulis type yes. Okey, highlight perkataan tu, kita klik kanan, copy. Okey, kita buat pula untuk soalan kedua. Buku adalah apa? Buah. Buku keping ke buah? Buah. Buah. Lepas tu bola biji. Base. Okey. Okey. Keping ke helai? Helai kan? Roti yang keping kan? Okey. Select yes. Okey, yang dah jawapan betul ni, kita rasa dah confirm ni betul. Kita masukkan yes. Kalau yang salah ni, kita paste dulu. Kita paste. Kita tukar yes tu jadi no. Jadi no. Kita highlightkan perkataan select no ni. Klik kanan, copy, kita paste. Jadi yang mana yang salah tu, kita paste je. Tak payah buat lagi banyak kali type. Kita klik paste je. Okay, paste. Sini paste. Sini paste. Klik paste. Paste. Dan paste. Okey, dah siap penuh. Pastikan semua dah ada jawapan. Semua dah ada jawapan. Okey. Sekarang kita nak settlekan yang bahagian video ni. Okey, bahagian video ni kita kena cari dia punya link video tersebut. Jadi untuk itu kita kena buka satu new tab. Buka satu new tab ni kat sini. Jadi kita pergi dekat YouTube kita ataupun type kat sini YouTube.
Okay, tag YouTube ataupun kalau cikgu dah ada letakkan tempat untuk YouTube tu senang. Okey, kita cari video yang menunjukkan sedang menerangkan tentang penjodoh bilangan. Okay, type saja. Okey, penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan tahun 1. Okey, sebab ini tahun 1 kan. Penjodoh bilangan tahun 1. Okey, dah banyak dah, berlambak dah cikgu-cikgu yang dah buatkan untuk kita. Kita tengah guna je. Okey, penjodoh bilangan. Contohnya kita ambil salah satu yang atas sekali ni tadi. Cikgu Umi ni 4 minit kan. Oh. Ke yang paling ni, yang ini 2 minit je. 2 minit boleh lah. Tapi yang ni okey, kita tengok dia punya ni. Okey, kita tengok dia punya ni. Okey. Kita pastikan betul-betul dulu. Okey. Kita dah dapat link ni. Okey, kita klik pada share ni. Kita klik copy. Kita klik copy. Kita pergi kepada live worksheet kita tadi. Kita pergi dekat kotak yang kita dah buat dalam petak merah ni. Kita klik paste. Baik. Okey, semua dah settle. Maknanya ni nama kita dah letak kosong. Nak tulis nanti. Yang ini kita dah jawab. Yang ini kita dah letakkan link. Jadi kita nak tengok sama ada apa yang kita buat tadi ni berfungsi ataupun tidak. Ataupun salah. Kalau salah kan. Okay, kita klik pada petak preview. Okey, petak preview petak preview. Cikgu. Nampak tak cikgu? Okey, cikgu punya gambar video masuk tak? Kalau masuk, confirm berjaya. Masuk? Cikgu? Masuk. Masuk. Kita test. Kita klik pada yang ni. Nampak cikgu? Nanti cikgu, kalau cikgu ada video sendiri, cikgu masukkanlah video cikgu. Jadi murid-murid sambil tonton tu, jawab. Nanti dia jawab lah soalan. Minta maaf cikgu tadi nak tanya macam mana nak copy paste tu. Link masuk dalam kotak. Klik Kita pada dah copy dah. Kita klik copy je kan. Share tu, Okay. share video tu ada link ni kan. Kita klik copy, Okay. pergi balik pada kita punya file, kita punya live worksheet tadi. Okey. Boleh. Kita pergi kat live worksheet kita tadi. Tadi kita dekat dalam edit kan. Dalam kat edit ni, dalam kotak yang merah yang kita dah buat kotak yang besar ni. Kita klik kanan, kita paste. Itu saja. Lepas tu kalau kita tengok dekat preview, kalau benda tu tak masuk, maknanya ada salah lah yang cikgu buat tadi. Okey, ni dah okey kan? Okey, sekarang kita dah masuk dah, video dah settle. Okey, nama murid ni, kalau cuba cikgu type nama murid. Nampak kecil kan cikgu? Nampak kecil kan type-nya? Itu tak cikgu? Itu tak cikgu? Jadi kita nak besarkan huruf tu. Huruf ni kecil je. Jadi budak kadang-kadang tak nampak, nak tulis pun tak nampak. Jadi kita klik kanan pada kotak yang kita dah buat tadi ni. Klik kanan cikgu Klik kanan, nanti akan keluar satu text box style. Keluar tak cikgu? Keluar. Keluar kan? Jadi kita boleh pilih huruf yang kita nak. Saya selalu untuk pemulihan saya akan gunakan Comic New lah. Sebab Comic Sun tak ada. Comic Sun antara ni lah kita guna huruf A yang tegak, yang betul-betul ni tu. Okey, saya selalu guna Comic New. Kemudian kita besarkan hurufnya. Biasanya saya akan buat sampai 24 kot untuk soalan ni. Okey. Dah besar kan? Okey, dah buat 24. Okey, cikgu boleh tukar warna. Cikgu nak tukar nama warna font boleh. Nak tukar boleh, nak guna merah ke apa ke, cikgu boleh buat. Kalau saya type ni merah, keluar tak merah? Keluar merah kan. Okey. Hitam lah. Okey. Yang ini background.
letak warna kat belakang dia pun boleh. Tak kosong pun tak apa, boleh. Nak bagi Okay. bold boleh tak cikgu? Bagi bold, saya rasa tak perasan lah bold. Okay. Yang bold tu ni border colour boleh. Saya rasa itulah yang dia bagi, function yang dia bagi. Mungkin bold tu tak ada kot. Okay. Bila dah macam ni, okay, kita nak buat ni, benda ni satu je kan. Tapi sebenarnya kita nak buat tiga-tiga ni huruf yang sama. Jadi dekat sini, okay, kita nak letak center boleh, huruf tu nak letak left boleh. Kita letak left, letak center. Tapi biasa kalau nama ni mungkin tulis left kan, ataupun letak kat tengah-tengah, center. Boleh juga Okay. Kat sini kalau kita tak klik pada apply ni, dia akan buat satu tu je. Tapi kalau kita klik pada apply ni, kotak apply ni, kita save change, dia akan buat kepada semua kotak. Nampak dia. Kotak tadi kalau cikgu tekan save je tadi, dia satu je dia buat. Kalau cikgu tekan save, lepas tu tekan kotak apply to all, dia akan buat untuk semua. Okey, baik. Kita nak cuba pula jawapan kita tadi. Kita nak cuba jawapan kita ni betul ke tidak. Okey, kita kena try dululah jawapan yang betul. Okey, klik sekali. Okey, ni tadi otak buah. Ni biji. Ini helai. Ini pink. Okey. Alright, kita finish. Okey, kalau betul semua, maknanya kita punya jawapan dah betul. Kita punya lembaran kerja ni dah betul lah. Dah betul lah, tinggal kita nak save je. Okey, setakat ni okey, cikgu. Boleh? Boleh ke? InsyaAllah boleh. Dia ada pertanyaan boleh tanya dulu. Tapi takut dah teruskan tempat lain. Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Nampaknya memang padu lah ni, terror ni. Memang dah faham tu nampak. Tak ada soalan Okey, kita dah siap. Kita dah confirm lah ini jawapan dia. Kadang-kadang bila kita buat ni, kadang-kadang kita buat kat PowerPoint tu kadang-kadang ada tersilap huruf lah, ada titik lah. Itu yang kadang-kadang kita rasa geram. Kita dah siap dah masuk dalam ni, alamak ada huruf tertinggal. Itu yang biasalah. Untuk buatlah worksheet ni memang itu cabaran dia lah. Okey, kita dah siap semua, dah confirm ini latihan kita ni dah siap ni, dah betul ni. Dah bagi markah betul, dapat 10/10 je, cantik kalau betul kan dia jawab tu. Okey, kita pergi kepada save. Klik pada save. Okay, yes, I want to share my worksheet. Biasanya cikgu akan buat yes, I want to share lah. Yang ini kita nak simpan. Kita nak bagi pada orang yang tertentu saja. Murid kita saja. Boleh jugalah, betul kan? Tapi saya rasa lebih baik kita share lah kan dengan kawan-kawan buat bahan lembaran kerja kan. Kita share dengan kawan-kawan. Kawan-kawan pun dah share dengan kita juga. Okay, kita klik pada yes, I want lah. Kita akan kena isi lah. Contohnya ni tadi penjodoh bilangan. Okey, tajuk dia penjodoh bilangan ataupun kita type lah penjodoh bilangan, contohlah penjodoh bilangan. Bilangan tahun 1. Bilangan ni lah. Language Malay. School subject, ni kita klik BM je dia akan keluar. Okay, BM Bahasa Melayu tahun 1. Okay, ini kita boleh letak aktiviti kita. Penjodoh bilangan ada tak penjodoh bilangan kat sini? Ada pun penjodoh bilangan. Okay, ini kita nak kata dia punya latihan dia ialah pilih jawapan. Pilih penjodoh bilangan. Ini boleh lah sebut ni. Okey. Betul. Okey. Age from. Okey, tahun 1. Kita tak 7 lah.
Okay, description ni kita letaklah bahasa Melayu. Ikut cikgu lah, nak letak nama kelas cikgu pun boleh. Bahasa Melayu ke tahun 1. Okay. Kita klik yes. Sorry, kita klik yes, save. Baik. Dapat tak semua macam ni? Jadi bila macam ni kita kena tengok open worksheet. Kita open worksheet. Inilah dia latihan yang telah kita buat untuk anak murid kita. Nanti murid bila klik pada link tu, dia akan keluar macam ni semua. Okey, kita copy kita copy. Okey, kita copy kita punya ni link ni link ni kita copy dan kita masukkanlah ke dalam kelas-kelas kita, kelas-kelas yang kita ada lah. Kelas-kelas tahun 1 ke, cikgu ada tahun 1 kan. Kelas tahun 1 cikgu bagi kat kelas kelas WhatsApp. Okey, kalau saya ni ada kelas saya masukkanlah kelas saya. Okey, saya ada kelas tahun 1. Tengok dia lain agak perlahan sekarang ni. Bapak pergi dekat tu. Ataupun cikgu masukkan dalam ni dia. Okey, saya ada kelas tahun 1 BM BM. Keluar. Okey, BM PDPR tahun 1. Okey, ni dia. Ni kelas saya lah, PDPR BM tahun 1 Amanah. Okey, ni hari ni punya pengajaran. Okey. Kita masukkan kita punya link tadi dekat dalam ruangan message tu, kita paste. Okey. Kita hantar saja. Okey, lama sikit ini. Dan ni masuk. Tu dah masuk dalam kita punya group. Nanti murid akan klik pada link ni pada handphone dia orang. Dia orang jawab, screenshot saja. Macam ni lah. Dan anak saya ni kan, dia buat tu. Ni dia. Contohnya lah. Dia dah buat atas ni. Ni kata yang dia buat tadi. Dia tunjuk kat saya. Kita tengah untuk PB apa? PBD pun kita dah ada dah. Contoh PBD kan. Boleh gunakan ini untuk PBD ni. Okey. Ni itulah Okey. Baik cikgu, setakat ni okey tak? Okey cikgu? Okey, cikgu Rosia kata okey, cikgu Azura kata okey. Right. Wah. Senangnya hari ni ajar. Semua kata okey, Aikal pun okey. Lagi siapa ada tu? Cikgu Risa okey? Okey. Senyap je, takut macam saya bercakap seorang je ni. Tak okey. Sebab takut internet ni jadi bagi laluan cikgu. Carry on. Nampak cikgu Risa kata sebab cikgunya bagus. Betul, cikgu bagus cepat faham. Okey. Ini untuk yang pertama lah. Maknanya select yes tu kita dah settle lah kan. Okay, setakat ni ada apa yang dah buat. Cuba tunjukkan dekat dalam Telegram. Saya nak tengok. Yang cikgu punya buat lah. Saya nak tahu sebab ada betul tu dia
okey tu betul-betul okey. Tunjukkan dalam kita punya Telegram tu. Boleh tak cikgu? Saya tengok kat sini. Hantar kat sini. Saya buat kemudian ni cikgu bila dah guna laptop nanti. Okey. Hantar kat sini link. Okey. Okey. Yang mana yang dah buat tu, cuba tunjuk kat sini satu. Cikgu Nisa, tunjuk kat sini cikgu punya. Cikgu ke Cikgu Haikal lah, tunjukkan. Ni Cikgu Haikal. Dia tengok betul ke tidak dia buat ni. Cikgu Zaidi nak tanya, dia memang wajib ke isi description semua tu? Itu memang wajib. Sebab dia nak letak dekat sini kan. Cikgu kat sini kan. Nanti dia tahulah nanti apa murid untuk siapa, apa dia punya tu kan. Okey. Sebab tu dia ada kena isi tu. Dia tahu murid untuk 7 8 tahun lah. Okey cikgu. Okey cikgu. Okey. Tengok cikgu. Nampak tak cikgu? Huruf ni cikgu punya huruf ni, sebab cikgu tak ada huruf yang pada macam saya kan kat dalam komputer saya. Sebab itulah cikgu punya huruf ni A dia macam ni. Tapi boleh je kan untuk tu boleh je. Okey, maknanya tengok cikgu akan buat betul tak? Okey, saya sebut salah satu. Okey. Right. Okay. Finish. Okey. Cikgu Haikal lulus. Okey, terima kasih. Okey. Bagus Cikgu Haikal. Cikgu bagus ni. Anak murid ikut je. Itulah saya rasa macam sekolah apa kita belajar ni. Sekolah dewasa. Okey. Macam bukan kelas macam hari tu, kita kelas BM hari tu memang havoc. Rizman dia aktif. Okey. Alright, kita ke aktiviti yang kedua. Yang kedua ni ialah drag and drop juga Drag and drop. Drag and drop ni maknanya kita nak macam ni lah tadi. Drag and drop. Okey, kita tengok ada tak dalam ni ada drag and drop. Kalau macam ni tak ada drag and drop ni. Okey, ni bukan drag and drop. Untuk latihan yang ini. Latihan ini ni. Kita boleh drag and drop. Yang ini sistem bahasa isi tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang betul. Okey. Ini kita boleh drag and drop. Maksudnya kita akan bawa petak ni ke sini. Ke dalam ni. Ini masuk dalam ni. Ikut masuk dalam ni. Kita kena drag masuk dalam sini. Okey, kita gunakan yang ini. Okey cikgu Okey, kita balik semula kepada kita punya buat kerja ni tadi. Okey. Ini untuk kedua Untuk kedua drag and drop. Okey, saya lupa nak beritahu. Okey, kalau drag and drop apa dia punya command dia? Drag shift 1, drop tanda petik dia 2 1. Kalau 1 kita drag 1, kotak yang pergi drop tu pun 1. Kita boleh 1 juga. Kalau tidak dia takkan jadilah. Okey, seterusnya. Okey, untuk step ini kita dah save kan? Okey, kita pergi dekat make kita get started semula. Kita get started semula. Okey, get started semula. Kita choose file. Kita pergi dekat kita punya ni tadi yang slide 2 ke slide 3? Slide 3 yang slide 3. Cuba klik pada slide yang 3 ni. Masukkan dalam ni, kita upload. Okey. Baik, ni kita nak buat kotak ni masuk ke dalam kotak kosong ni. Jadi macam biasa, macam tadi. Kita
highlight macam tadi. Ini memang rutin lah. Rutin kita kena buat benda ni. Okey, ni macam ni tak ada jalan mudah lah. Memang inilah yang kita kena buat. Okey, kalau rasa nak, ada satu jalan mudah ialah, Kalau Ya. nak highlight ni memang kena guna laptop tak boleh guna handphone. saya tak pasti lah handphone macam mana, boleh ke? Dia ada cursor ke? Atau handphone tu ada pakai pen ke? Saya tak pastilah. Kan? Susah kan? Okey, kalau macam cikgu, ada satu je cara yang kita boleh nak senangkan, tak payah nak tarik-tarik kan. Kita pergi dekat tengah-tengah huruf apa ni, kotak yang kita dah buat tu, kita nampak dia keluar anak panah 4 kan. Kita klik sekali, dia akan highlight semua kan. Cikgu tekan Ctrl C. Klik Ctrl C, lepas tu tekan lagi Ctrl V. Dia akan keluar lagi satu. Betul? Betul. Betul tak cikgu? Dia akan keluar lagi satu. Dapatkan anak panah 4 juga, tarik je bawa sini. Ni kalau dah macam dah malas nak buat tarik-tarik tu kan. Okey. Tu dah dia dapat 4. 3. Okey, yang ini drag and drop. Maknanya kita kena buat macam tadi juga. Kita kena highlight satu. Memang leceh Cikgu sikit. ulang komen tadi cikgu. Mana? Copy. Yang copy tadi? Okey. Okey, kita klik sekali dekat kotak yang kita dah buat yang mula-mula kan. Yang ini pun boleh Lepas tu kita bawa anak panah kita kat tengah-tengah, dia akan keluar. Keluar tak anak panah 4 ni? Oh, jap. Kena cari. Ini memang dia agak ni sikit lah. Kena dapat anak panah 4, klik sekali dia akan keluar tanda biru. Betul? Okay, ini kalau kita nak masukkan dia punya ni pun boleh. Okay, dia dapat gini. Dapat Cikgu, saya punya Hmm. apa ni, saya ada share dalam Telegram. Dia ayat dia macam sekerat ni, kenapa Ayat je sekerat. Cikgu tengok saya punya Telegram. print tertutup dengan kotak ni. Maknanya terbuat double lah. Jangan terbuat double lah. Kalau terbuat double kena buang lah. Ya ke? Mungkin ada yang double ke. Itu masalah dekat PowerPoint tu. Dekat save PowerPoint. Masa save kod tadi. Kena buat lain kat PowerPoint. Kat PowerPoint tu kena tarik, kena buat, kena adjust sendiri. Dekat PowerPoint tu. Okey. Dia tak sama macam yang saya punya. Ya, kadang-kadang dekat PowerPoint yang orang lain, dia tak macam apa yang saya papak kat sini. Sebab bila kita save kan, kita save PowerPoint tu, kadang-kadang PowerPoint yang dekat cikgu, dia punya version dia lain. Bila version lain tu yang dia bergerak tu. Itu kalau dia kena daripada awal lagi nak kena ni lah. Maknanya saya kena share lah benda ni. Yang saya dah siap ni. Kat dalam tu saya share Yang dah siap ni, saya share. Betul dia dah bergerak sebab line besi. Okey, saya masukkan dalam ni. Okey, kalau nak pakai ini, pakai ini. Okey. Okay, guna yang saya punya yang dah siap. Okey, thank you. Okey. Baik, kita buat lagi macam tadi. Cikgu tu betul buat. Terus buat kotak-kotak dia. Sebab nanti kita nak masukkan command drag and drop. Okey, semua semua. Petak yang ni. Ini petak yang ada perkataan ni kita nak drag. Yang kotak kosong ni kita nak draw. Pun kena juga. Highlight kan. Macam tadi saya kata, buat satu, klik kanan, nampak panah 4, klik kanan, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl 1, ambil ni, bawa ke sini. Sama juga kayak gini. Kat sini, Ctrl C, Ctrl V, bawa ke sini. Ctrl C, Ctrl V.
Okay, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Bawa je. Okay. Okay, ini yang tadi kita nak buat. Kita punya command dia ialah tadi apa tadi? Command dia. Command dia ialah drag and drop. Drag satu, drop satu. Okay, drag satu, drop satu. Okay. Kita balik semula pada kita punya pertanyaan tadi. Kita. Okay, drag. Kalau yang ni kita nak type drag satu. Drag titik bertindih satu. Okay, highlight kan. Copy. So, susah Ctrl C. Dia copy. Pergi dekat sini. Paste. Okay, ni jadi 2. Paste. Ni jadi 3. Paste. Ni jadi 4. Paste. Ni jadi 5. Okey. Okey. Ini adalah drag, drag. Jadi untuk kita drop, kat sini lah drop, kataan drop kita letak dalam ni. Dia kata dia ibu beli sebilah kan, sebilah pisau. Maknanya drag 4. Jadi jawapannya ialah, untuk jawapannya ialah drop titik bertindih 4. Highlight dan copy. Okey, kita tengok pula yang ni. Okay, kita kecilkan sikit lah supaya kita nampak semua. Kecilkan kat sini. Jadi boleh nampak sikit. Okey. Okey, untuk Amin boleh 2 ekor. Ni drag 3. Okey, sini kita paste. Kita paste drop 3. Dia mesti sama mesti macam skema jawapan lah. Adik beri kakak sekuntum bunga ros. Okey, kuntum 2. Paste drop 2. Okey. Seterusnya bola sebiji bola sepak. Sebiji bola ke sebiji bola sepak? Biji adalah drag 5, maknanya drop 5. Paste 5. Kami tinggal di sebuah rumah banglo buah. Okey, 1. Maknanya sini drop 1. Paste drop 1. Okey, dah siap. Isi. Okay, ni pun dah isi, ni pun dah ada. Okay, ni pun dah ada. Sama juga. Okay, kita pergi dekat preview. Okay, preview. Okay, ni tak salah nama murid. Kita kena buat lah. Okay, pergi dekat okay, nama tadi. Commit new. 24. Okay, tengah-tengah center approve. Save change. Okay. Kalau cikgu boleh angkat tarik jawapan ni macam ni, maknanya cikgu berjaya lah. Boleh cikgu? Tarik macam ni tadi. Saya buat ni. Boleh? Boleh cikgu? Ada masalah tak? Boleh tanya. Okey, kita cari jawapan yang betul dulu. Bilah. Adakah masuk dalam bilah? Ekor. Lepas tu sekutu. Lepas tu buah. Buah. Sebiji. Sebiji. Okey, sikit lah.
sangat. Okay, buah. Okay, kita test. Finish. Okay, 10/10, okay lah. Kita boleh save lah. Jawapan dia betul kan? Alright. Okay, kita save lah macam tadi. Sama, cara dia sama je. Yes. Okay, kita punya dua bilangan. Bila kita dah type tu kan, kita dah buat sekali, dia dah ada, kita tengah klik je. Language, PM. Boleh. Subject, tekan BM. Keluar. Apa tu? Duit, tahun 1. Ini punya dua bilangan. Ini soalan dia drag and drop, pilih lah, pilih jawapan. H ni kena letak, jangan tak letak, kena letak. Bahan tahu apa, bahasa Melayu tahun itu worksheet kita dah ada. Okay, ni kita boleh dah bagi dah, copy kita punya link dia tu, masuk ke dalam grup yang kita nak. Ada PDPR bahasa Melayu tu. Okay, masuk ke link 1. Okay, dah masuk link 1. Dah 2 dah. Mesti dia orang terpergi pinga tu. Ada lagi cikgu kerja, dah bagi tadi, dah bagi. Petang pun bagi lagi. Tadi akak dah ambil tahu yang terbaru yang Zaidi bagi dekat Telegram. Tapi tengok lari lagi. Mungkin agaknya akak lah kot tak ini apa ni tak perasan. Akak tengok dia masih bertindih lagi. Akak rasa yang lama punya akak punya ni. Cuba akak show sekejap tengok. Cuba show sekejap. Cuba show sekejap. Boleh tak show? Tunjuk saya apa yang jadi dekat PowerPoint akak. Boleh tak? Cuba present tengok. Jadi kita santai-santai, kita buat sampai benda tu dah betul, baru kita boleh pergi pada data yang seterusnya, kan? Jadi ini memang saya nak ajar sampai betul-betul dapat. Okey. Siapa tadi kat mana tadi? Ada tak nak show kan apa masalah tadi? Boleh show kan? Okey, tambah okey kan. Let's see lah, tengok. Apa worksheet dia? Ini bukannya kita edit kat sini kak, kena buat dekat PowerPoint tu. Ni masalahnya dekat PowerPoint tu.
Okey, nampaknya saya rasa ni saya terkurang satu bagi ni sebenarnya. Terkurang bagi iaitu huruf-huruf yang sepatutnya cikgu-cikgu ada ni. Sebab ni semua hurufnya semua macam tu. Sebab tu dia lari sebab dia tak gunakan huruf yang saya punya. So saya tahu apa masalah dia ialah cikgu-cikgu tak dapat huruf yang seperti yang saya ada. Okey, dengan ini saya akan hantarkan huruf-huruf tu di dalam Telegram dan cikgu install dalam komputer cikgu. Barulah selesai masalah ni. Kalau tak memang tak akan berlaku apa tu pembetulan. Jadi dengan ini cikgu-cikgu tunggu dekat dalam ruangan bengkel worksheet ni. Saya hantar satu bundle file huruf-huruf yang saya ada. Okey, untuk cikgu khas dari saya. Saya tengok pelik juga kenapa semua huruf ni macam tu. Sementara tu Cikgu Zaidi nak tanya, Boleh. kalau tengah-tengah buat, lepas tu kalau tengah buat kita tak sempat save, internet terputus ke ataupun laptop shutdown, dia auto save ke tak? Dia akan letak kat situ. Selagi kita tak discharge, kita tak tekan pangkah tu kan, dia akan berada pada kerja yang terakhir yang akan buat. Okay. Itulah dia. Okay, sekejap ya, saya nak share huruf-huruf yang sepatutnya. Jangan terkejut hurufnya. Ini kalau saya jual ni satu huruf RM50. Okey. Okey, tunggu dalam ni. Lama lepas tu saya buatkan ni. Ini macam ni memang jenuh saya pun nak masukkan. Berdebak. Okey, lepas tu saya Cikgu Nolisa tak ada dalam grup tu? mana? Dalam grup Tadi- Telegram. Cikgu Nolisa tak ada. Cikgu Liza ada dalam ni? Tu tak ada? Aku banyak. Okey, cikgu sudah kata banyak. RM5 dia bukan RM5 lagi. Aduh. Okey, ni ada huruf-huruf yang saya selalu gunalah daripada awal pelibatan saya dalam buat Sebelum. PPM. Cikgu Zaidi kenapa tak zip kan? Banyaknya. Itulah. Bagi kerja sikit. Kalau zip kan senang. Okey lah. Aduh, nak juga yang senang. Aduh, sekejap. Saya bagi satu. Yang senang Nak senang aja. Itulah. Macam buat sendiri je ni, font ni. Nama dia tu, nama Melayu, Waknan. Yang tu memang ada. Itu memang ada orang yang buat. Itu memang cikgu tu buat. Cikgu Waknan tu. Terbaik dia memang- Cikgu Zaidi. Dia Hilang memang ngantuk tau. Dia memang Muntang mata Tengok tengok. ada nama Janda Manate Bubble. itu tak tahulah. Dia orang saya share je. Dia orang guna kan. Saya share je lah. Kumpul. Banyak tu lah dapat. Ada lagi tu sebenarnya. Ini pun 80, ada 80, 90. Okey, saya dah bagi dalam bentuk Ra. Bin Ra. Okay, terima kasih. Bila cikgu tahu kan nak install, tahu kan? Okey. Okey. Dah dapat
Okey, cuba cikgu install. Apa akan jadi pada PowerPoint tersebut? Tengok. Apa akan jadi kepada PowerPoint yang tadi, yang cikgu mula-mula tadi, dia akan jadi semula macam yang asal. Saya rasa itulah problem dia. Okey, cuba try. Cuba buka salah satu seorang buka. Kalau nak install tu senangnya nak install huruf, tahu kan? Klik kanan pada huruf tu, dia ada perkataan install. Install je. Install all. Aku select all, klik kanan pada salah satu huruf. Okey, saya tunjukkan cara dia. Okey, dia yang tak ingat. Okey. Huruf dari mana huruf? Okey, ni folder huruf kan? Okey, folder huruf ni kita highlight semua, Ctrl A lah, kita tekan Ctrl A, huruf yang kita nak tu semua. Kita klik kanan. Okey, kita klik kanan, nanti akan keluar install, perkataan install. Klik kanan pada mouse, akan keluar perkataan install. Install for all user. Jadi bila tu nanti kita refresh. Kita punya laptop ni kita refresh. Kita dah masukkan dia, macam saya ni tak payahlah. Sebab saya dah masukkan kan. Jadi cikgu kat laptop cikgu pergi dekat muka surat desktop ni, cikgu klik kanan, cikgu refresh. Okey, cikgu refresh. Nanti dia akan refresh huruf-huruf yang ada kat dalam yang kita dah masuk tadi. Okey. Setakat ni ada masalah lagi tak kat sini? Saya nak tengok lah. Dah betul tak PowerPoint tu? Nak kena buka balik. Tutup, buka balik. Cantik ke? Lepas tu nak kena buat balik ke? Tak payah. Kita save as je lah. Save as semula. Save as yang slide yang tersebut sajalah kan? Yang tersebut saja. Kalau okey dah okey dah. Tapi rasanya semua kan? Dah okey Cantik dah kan? Dah. Ya. Dah boleh asal kan? Cantik. Maknanya berjaya lah. Jadi itu ilmu yang terbaru. Terima kasih sedekahkan font. Okey, sebenarnya bila kita nak bagi share bahan kita, yang penting font tu kita bawa sekali, bagi sekali. Kalau takkan terpinga-pinga cikgu tu, macam mana hurufnya dah lain ni kan. Kalau boleh ingatkan macam apa style ni, double ni ke? Oh, rupanya rahsia dah terbongkar. Terima kasih banyak cikgu. Okey, itu dia sebenarnya. Kalau kita buat bahan ni memang dia tak akan bawa, kalau kita ada gunakan huruf yang kita punya sendiri, yang kita download lah, kita download dekat YouTube atau dekat Google, kita kena beri sekali huruf tu pada orang yang kita bagi tu, bahan yang kita buat tu. Biasa. Tapi kalau dalam bentuk PDF, dalam bentuk picture, tak apa, tak perlu. Sebab dia akan dia takkan ubah. Tapi kalau dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk Word, tu huruf yang kita nak bagi tu, huruf yang kita kena bagi sekali kepada kawan-kawan kita lah. Macam saya buat tadi lah. Rupanya gini sebabnya. Saya pun tadi tak ingat kan. Sekali ni betul lah. Itulah dia punya masalah dia. Okey. Setakat ni dua kita dah berjaya. Cikgu, kejap. Tadi apa? Saya pergi menjawab soalan Telegram orang lain pula. Apa ni? Extract here tadi yang buka huruf tu. Lepas tu nak masukkan dekat kita punya tu. Mana tadi? Saya terlepas. Cikgu. Cikgu pergi dekat folder yang saya bagi tu. Contoh folder huruf kan? Okey, huruf. Huruf ni tadi hilang lah. Okey, folder huruf. Okey, dalam folder huruf tu ada huruf-huruf kan? Okey, ada banyak huruf. Kan? Cikgu klik Ctrl A. Klik Ctrl A nanti dia highlight semua. Boleh ke?
Mana tadi saya pinjam. Okey. Kat huruf ni, buka ni tadi kan, folder huruf kan? Ini berat sikit lah, dia line. Lambat dia. Okey, highlight semua Ctrl A lah. Ctrl A. Dia akan highlight semua, tapi yang atas ni ada satu folder tu cikgu. Cikgu tekan Ctrl, cikgu tekan pada huruf bubble body tu. Bubble body tu, klik sekali. Biar dia hilang. Kena hilang macam tu, barulah kita klik kanan pada salah satu huruf. Okay, kita klik kanan pada salah satu huruf. Ada perkataan install, kita tekan install je. Macam ni kan? Tekan install saja. Okey. Saya cuba Right. Okey. Terima kasih Cikgu Zaidi. Right. Baik, kita sambung lagi Sambung yang ketiga pula. Oh dah berat dah internet. Yang ketiga, short answer. Short answer. Short answer. Buat box untuk ditulis dan tulis jawapan. Okey. Yang ini kita boleh gunakan yang tadi, yang tadi tu Kita boleh gunakan yang sama juga. Pakai yang ini tadi. Yang ibu beli sebilah pisau. Kita gunakan yang ini juga. Walaupun dia ada jawapan dekat atas ni, tapi kita tak nak drag and drop. Kita nak budak murid-murid kita tulis dalam ni. Dia type lah. Dia type sendiri kan. Dia type dalam tu jawapan. Okey, sama je cara je tadi. Mula-mula kita buat. Kita started juga. Get started dulu. Okey. Pula sikit. Okey, kita get started lagi. Sebelum sekali lagi kita get started. Wah, ini betul-betul lah line dia. Menggeramkan. Cikgu punya paparan okey tak sekali? Okey. Macam saya ni jadi macam line tak clear sangat. Dia nak pergi ke sesuatu tu lambat tadi. Tak apa, kita pelan-pelan. Okay. Belanja lagu cikgu. Nyanyi pun tak semangat dah. Aduh, ya Allah, ya Allah. Sabar je lah. Dia tak respon pula. Suara cikgu tak ada. Unmute cikgu. Internet tak support kot. Suara cikgu tak keluar. Belum ada suara cikgu.
Oh lawak, siap ada backup lah. Betul lah cikgu Dah biasa buat live. Tak tahu dah boleh ke tidak lagi ni. Sekejap Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Clear. Salam clear. Masih baik. Aduh, baru beli semalam ni. Yang tadi tu. Aduh. Apa pula hal dia. Okey kat mana situ ni? Okey, tadi kan kita file yang tadi, file yang slide 3 tadi tu. Kita ambil file slide yang 3 tadi semula. Yang kita buat drag and drop, tu, kita pilih yang tu, kita pilih tu sekali lagi. Okey, saya nak tunjukkan macam mana kita nak type. Ini soalan ni short answer short answer maknanya kita nak type jawapan tu dalam kotak tu. Okey, kita open balik yang tadi tu. Upload. Okey, masukkan balik semula yang ni. Okey, macam biasa yang atas ni kita buatlah macam tadi. Highlight. Okey, sini. Memanglah buat sekali, kita buat sekali. Teruslah. Okey. Ini lagi senang, ini senang je. Short answer ni sebenarnya. Paling mudah sekali. Okay, highlight kan yang jawapan ni tak payah highlight Yang highlightnya pada kotak kosong saja. Highlight pada kotak kosong saja. Untuk buat short answer ni, kita highlight pada kotak kosong saja. Okey. Jadi boleh mula letak. Baik. Dekat sini. Dekat kawasan kotak ni kita tu tulis jawapan dia saja. Ibu beli sebilah. Tulis bilah. Dalam kotak dia tulis bilah. Maksudnya skema jawapan lah. Dan ini jawapannya 2 ekor. Type ekor. Type kata ekor. Dan ini sekuntum. Type kuntum. Okey, kuntum ni sebiji. Sebiji bola sepak. Yang ini sebuah. Sebuah. Okey. Itu saja. Kemudian kita terus pergi kepada preview. Okey, ini yang kita kena edit ni hurufnya. Ini tadi Arial tukar kepada comic new. Ini tadi 24. Okay, 24. Apply to all, save, change. Okay, tapi dekat sini kalau kita type kan, kita tengok sebilah. Maksudnya kecil sangat lagi kan. Jadi yang ini kita kena besarkan lagi lah yang sini. Besarkan lagi. Kita nak kat sini contoh 40, 50. Besar sangat. Okey, besar sangat. Kalau kita pergi kepada 36. Okey, ni boleh lah 36 ni kan. Ataupun 40 lah. 40. Jadi yang ini kita tak boleh, jangan save apply to all kan. Tapi nak apply to all pun boleh jugalah. Apply to all, jadi apply to all, save change. Jadi semua akan sama kan. Okey, yang cuma nanti yang atas tu yang kita kena edit. Yang atas ni kalau kita buat 40 dah terlebih. Jadi yang ini yang kita kena edit dia. Ini kita jadikan dia 24 tadi. Okey, jangan tekan apply. Kita tekan save change saja. Salah satu persatu lah. Tekan ni 24, kita nak 24 kat sini je sebenarnya. Kita tekan save change, tak payah tekan kotak tu. Ni kita nak 24 saja. Okey, tekan save change je. Okey, nanti dia akan keluar ya. Okey. Siap? Kita cubalah. Kita cuba ni bila ekor.
murid akan type dalam ni. Maknanya kalau dekat dalam handphone dia akan type huruf-huruf tu lah dalam handphone. Okey, ni kuntum biji sebuah. Okey, click finish. Kalau semua hijau ni, maknanya betul lah kita buat. Kita buat hijau ni betul lah. Jadi save. Apa lagi save? Okay, save lah. Yes, I want to share my worksheet. Title. Okay, masih lagi kita dalam penjodoh bilangan. Okay, boleh. Kusni DM. Tahun 1. Penjodoh bilangan. Yang ini tadi apa? Tulis jawapan. Type jawapan. Type ke tulis ke? Ya. Type jawapan. Yang betul. Okay. Row H 7. Bahasa Melayu tahun. Save. Okay. Open. Klik copy. Okay, ni kita boleh test. Pergi dekat mana kita nak bagi. Okay, kita hantar dekat Telegram lah. Dia bengkel. Okay. Cikgu Riza ada Tengok dia punya tu. Kenapa dia punya tak keluar gambar? Ini dah. Ni. Dia lain pula dia buatnya. Okey, bagus. Patutnya nak tambah satu grup tadi. Satu grup kit. Okey. Tak boleh teruskan. Okey, setakat ni apa? Ada masalah tak yang ni? Untuk type ni. Ada apa-apa pertanyaan tentang type ni? Saya rasa ni paling senang sekali. Tulis skema mudah. Tulis skema jawapan, nanti murid terus dijawab. Okey. Okey, sekarang dah 3. Dah kemahiran yang cikgu dapat untuk hari ni. Dalam Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Lady. Lepas ni dah boleh buka bengkel sendiri, jalankan sendiri. Okey. Cikgu ada pertanyaan sebelum kita pergi ke yang keempat ataupun dah tak boleh nak masuk? Cikgu? Respon? Ya. Okey. Boleh sambung Okey, boleh teruskan. Okey, kita teruskan. Cikgu Nisa, okey? Okay, sorry, ni apa, earphone saya pula yang Okey pula. Okay. Kalau tak saya boleh hantar yang ni tadi, yang saya punya ni. Hantar. Aduh, baru pakai sekali dah tak boleh dah rosak. Aduh lah. Itulah beli yang RM10. Inilah jadinya. Okey, kita terus kepada yang keempat, iaitu kita punya apa ni? Untuk yang keempat ni
Saya nak tunjuk yang mana yang keempat ni ialah drop down. Drop down. Okey. Drop down. Kita nak buat drop down. Maknanya sorry. Saya ingat saya nak buat padan dululah. Drop down ni berat sikit. Kita buat yang senang dulu. Padan dulu. Kita buat yang padan ni Padan join 1, join 1, join 2, join 2. Okey, yang ni saya nak gunakan yang matematik pula kan. Yang matematik lah kesian ni. Rasa BM je buat. Kita buat matematik pula. Okey, yang ada tadi yang saya dah bagi share yang untuk matematik. Okey, cikgu. Kita pergi dekat yang matematik. Yang matematik saya tak ada dekat sini. Lebaran worksheet. Ni apa? Ini. Okey, balik semula back. Okey, yang matematik ni kita open yang matematik ni untuk buat join soalan untuk join. Okey, untuk join untuk join ni kita nak padankan cikgu nak padankan jawab soalan yang sebelah kiri ni kepada jawapan dia. Okey. Itu matematik sama je. Yang bawah ni sebenarnya untuk tadi tu kita dah buat select yes, select no kan. Yang atas ni kita nak padankan jawab soalan dengan hasil tambah dia. Baik, kita jadikan dia picture dulu. Ini file, save as. Okey, kat file bengkel tadi. Kita jadikan dia JPEG. Okey, kita pilih save slide. Okey. Itu matematik sebenarnya matematik banyak lagi latihan yang kita boleh buat. Untuk sama juga macam bahasa Melayu banyak juga latihan yang kita boleh buat menggunakan live worksheet. Okey, menulis nombor, menulis angka. Okey, daripada perkataan jadi angka, daripada angka jadi perkataan. Itu semua latihan yang kita boleh buat. Okey. Baik, kita dah jadikan dia picture macam biasa, sama juga cara dia. Okey, kita pergi kepada ni tadi, tempat yang kita nak buat kerja ni tadi. Make interactive, get started. Okey, get started. Okey, get started. Okey. Ini nampak sikit. Okey. Pergi yang dekat projek tambah ni, kita dah jadikan picture kan. Kita pilih yang pertama tadi. Upload. Alright, dah keluar dah kita punya latihan. Okey, kita pastikan jawapan ni yang mana satu. Nanti kita nak buat dia punya join Nanti daripada kiri kita nak buat satu garis ke kanan. Okey, caranya yang di atas ni saya sama juga macam biasalah. Untuk nama. Cikgu Zaidi. Kawan-kawan minta maaf ya. Saya ada urusan luas kejap. Jadi proceed lah. Mudah-mudahan pahala berpanjangan lah atas perkongsian hari ini. Ucap tahniah pada Cikgu Zaidi sebab sudi bantu kami di bahagian guru-guru ni kan, nak tambah ilmu bahagian live worksheet ni. Okey. Maaf saya sangat mungkin kita untuk hari ni kita sampai sini kot. Nanti boleh kita setting lagi hari lain. Okay, macam mana? Cikgu nak teruskan ke apa yang lain? Sampai sini je boleh. Okey, sampai sini. Banyak lagi command yang kita nak belajar kan, sebab nak sampai masuk suara tu.
Oh, memang sebelum ni memang saya buat sampai sini, sampai 4. Package dia sampai 4, lepas tu 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Drop down. Nak pergi habis sampai drop down. Tak, saya sampai dekat join ni. Okay, nanti drop down minggu depan. Sekali lagi kita buat. Betul-betul. 4 Okey. Boleh juga Rasa macam dah pukul 4 lebih boleh. Kan? Jadi kita cari lagi tarikh yang sesuai untuk kita sambung lagi kita punya ni. Okey, yang ni kita last. Okey, ini last untuk hari ni kita last yang ni lah. Okey, kita highlight petak ni, highlight sampai, mesti buat sampai lebih. Jangan sampai sama-sama. Sampai sama dekat ujung ni. Kita buat lebih. Sikit. Lepaskan. Okey, kalau kita nak guna yang ni pun boleh. Guna satu ni pun boleh. Sama, biar dia sama kan. Sampai keluar nak panah. Tak nampak dah. Nak nampak ni. Ctrl C, Ctrl V. Bawa pula bawa yang ni, bawa ni ke sana. Ini pun jadi tidak gitu. Tapi saya rasa buat sesuatu dah bagus. Sebab ini terlebih sangat pula ni. Okey, tarik sikit. Ini tak payah panjang sangat. Okey, ni sini. Ni okey, lebih sikit. Ni lebih. Okey, highlight ni sini. Yang penting kita letak tu biar dia lebih sikit. Okay, highlight saja. Memang untuk worksheet ni memang kerjanya highlight lah. Buat kotak, buat highlight. Itu je. Okay, sampai sini. Okay, bila dah siap, tadi dia punya command dia ialah join kan? Okay, join. Klik join. Join unit index 1. Kan? Join 1. Okay, join 1. 18 tambah 6 berapa? 26 kan jawapan dia. Okay, copy. Yang 26 ni kan? Tolong kira pakai calculator. Cikgu Nolita boleh syongak. Dia cikgu Mat, laju. Boleh. 6, 36, jawapan 42. Okey, ni join 1 kan? Okey, ni kita paste. Join 2. Highlight. Ctrl C. Okey, 42 jawapannya. Kita paste. Join 2. Yang ini join 3. Paste. Ni banyak pula ni. 9, 16, 1, 4, 5, 6, 7. 76. 76 pun laju. Paste. Ini sorry. Ini 2 tak tukar lagi. 3. Join 3, yang ini join 3. Join 3. Okey. Ini kita paste. Ni join 4. Join 4. Ini jawapan dia berapa? Copy jawapan dia 13, 1, 4, 5, 6. 63 Paste. Join 4. Yang ini paste. Join 4. Ini join 5 lah. Join 5. Join 5. Okay. Copy. Paste. Alright, paste. Okay, dah tengok, dah cantik. Ini dah ada. Ini pun dah ada. Okay, ni kita kena tarikkan sikit lah ke bawah ni. Sebab dia dah kurang ni. Oh, pula dah. Okay, dah masuk. Okay, kita
pergi kepada preview. Okey, ni macam biasalah. Masukkan buat apa? New press all change. Okey, tengok juga kalau keluar apa ni macam pensel ni, maknanya cikgu punya command dah berjaya lah tadi tu. Okey, kita tengok jawapan dia tadi. Boleh kurang tak boleh 6 42. Tujuh. Jadi macam tak tadi 63 kan. 97 16 26. Okey, ni ke bawah. Okey. Ni 90. Okey, 90. Right, 90 Jadi okey. Klik finish. Tengok okey, jawapan 10. Dah okey lah. Cikgu ada masalah cikgu? Okey untuk yang apa ni join ni. Okey tak? Boleh Okey, boleh. Okey. Kalau boleh saya tak payah save lah cikgu. Saya tak payah save kan. Sebab saya dah ada ni dalam saya punya tu. Baik. Nanti cikgu buat macam tadi lah. Save macam tadi kan. Save tulis nama semua. Okey. Baik. Okey tak sampai setakat ni? Ke ada semangat nak sambung lagi? Ya? Kusyuk ke apa ni? Tengah kusyuk ke apa? Tengah syok buat. Cik Zaidi nak tanya apa function workbook tu? Workbook tu saya tak pastilah, saya tak pernah guna sebenarnya benda tu. Dia macam tempat simpanan tau, simpanan bahan-bahan kita. Macam untuk my worksheet ni. Saya tak pernah buka ni maksudnya. Dia macam dia tempat simpanan tu, maksudnya kita tak macam mana kan? Simpanan bahan-bahan kita tu dalam kita ni untuk bagi kat budak. Kan? Untuk kita bagi kat budak kita. Ini sebenarnya yang simpanan untuk kita macam dia macam apa? Google Classroom tu lah, nak bagi latihan dalam tu. Maknanya budaknya klik dekat kawasan tu, my workbook, dia tahu ada kerja yang cikgu bagi dalam tu. Dia bila habis murid boleh screenshot lah. Screenshot. Macam ni masuk screenshot. Daripada kat handphone senang. Dia orang punya kebanyakannya buat kat handphone kan. Kebanyakannya buat kat handphone. Jadi bila dia orang tu screenshot memang penuh-penuh satu lembaran kerja tu. Macam saya tunjuk tadi kan, yang tadi kan. Ya. Budak-budak tu buat kan. Jadi kita pun senang. Ambil tu sebagai kita punya evidence. Cuma telus tak telus tu ialah pada kita ialah budak-budak ni buat macam mana kan. Bantuan mak, bantuan ibu apa, tapi okeylah. Okey, ada pertanyaan lagi? Okay, nak sambung lagi? Sambung nanti pula. Cikgu lain okey Kita buat lagi sekali. Biasa memang saya buat dua sesi. Sesi pertama 4 latihan, 4 cara. Nanti yang kali kedua 4 lagi satu. Boleh cikgu? Boleh. Okey, tak apa, nanti kita set balik dengan Cikgu Lisa nanti untuk yang kali kedua punya. Okey.
Okey, saya rasa kalau ada masalah, ada pertanyaan boleh tanya sekarang. Sebelum kita bersurai untuk hari ini. Hari ini memang nampak perlahan sikit line saya ni. Wah. Tengok dah buat. Okey, kita tengok dekat bengkel tu. Alhamdulillah, banyak dah. Okey. Okey, dah banyak dah. Okey. Tanya. Wah. Okey, nanti akan satu lagi yang sampai ke tahap yang suara tu saya mesti seronok suara-suara. Kalau cikgu dah siap-siapkan dia punya suara lagi bagus. Contoh suara perkataan lah. Iaitu kita nak suruh budak tu menaikkan. Kita sediakan suara kita contoh perkataan pokok. Nanti murid akan type dekat dalam ruangan kotak tu pokok. Dia type lah. Kalau dengar pokok tu, type lah pokok. Ini macam boleh buat ujian diagnostik. Kalau sebenarnya kalau untuk pemulihan tu boleh buat ujian diagnostik. Macam itulah. Tapi kita pastikan tiada bantuan ibu bapa lah masa dia jawab tu. Buat Google Meet ke apa ke, one by one untuk jawab soalan tu. Okey cikgu, ada apa-apa lagi untuk pertanyaan? Boleh kat ruang type, kat ruang mesej. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, cikgu Azura. Sama, okey. Cikgu Nusia, okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Nanti bagi link baru untuk tarikh baru. Saya rasa saya akan menggunakan link ni sekali lagi. Tengoklah. Link ni, okey. Okey, baik. Okey. Itu saya ampun maaf kalau salah cakap, tersilap kata, tersilap bicara. Dan apa tu, sangkut-sangkut ni, banyak juga sangkut-sangkut kali ni. Okey, kita ni lah, boleh cikgu boleh buat minum petang lah. Kalau boleh hantar minum petang kan best. Dapat makan minum petang kawan-kawan punya. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Zura. Okey. Assalamualaikum. Salam. Okey. Terima kasih banyak Cikgu Zaidi. Jumpa lagi nanti. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Boleh jalan keluar. Bye-bye. Kejap.